berkata, ilmu itu bersuara menuntut amal. Ilmu itu bersuara menuntut amal. Sekiranya orang memenuhinya, dia akan betah tinggal, dan sekiranya tidak, dia akan pergi. Sufyan Al-Thawri bahasa dia. Ilmu itu ada suara, ada suara. Suara dia, ilmu itu akan menuntut amalan. Ilmu itu tidak boleh ada saja tapi tidak diamalkan. Sekiranya kita amalkan, maka dia akan betah tinggal. Dia akan ada tetap dengan kita, ilmu tadi. Tapi sekiranya kita tidak amalkan, dia akan pergi. Dia akan meninggalkan kita. Kalau kita tak amalkan, maka dia akan pergi. Dia akan pergi. Jadi bila kita sentiasa amalkan ilmu tersebut, insya-Allah dia akan ada dengan kita. Tetapi bila kita tak amalkan, maka dia pun akan lari. Dia pun akan lari daripada kita. Apa ilmu yang kita ada dulu tapi sekarang kita dah tak tahu dah, tak reti dah. Ilmu apalah, ilmu yang tidak diamalkan. Dulu kita pandai kayuh basikal contohnya. Zaman budak-budak tu ambil basikal, bawa basikal, lepas tangan pun boleh. Boleh dulu. Tapi bila dah lama tak naik basikal, nak kayuh pun tak reti. Contohlah lagilah dah berumur ni, tenaga pun kurang ke apa, lagilah payah. Tapi ada orang yang berumur tapi kalau dah selalu kayuh basikal, dia boleh je. Tapi kita ni dah lama tak kayuh basikal, maka dah urat-urat pun dah kerah dah. Jadi tak biasa juga. Itu contohnya lah. Contoh kita ada ilmu dulu tapi kita tak amalkan, maka ilmu itu akan pergi daripada kita. Kita ada ilmu memasak contohnya. Kita dulu chef, orang kenal kita. Belajar boleh masak macam-macam jenis masakan. Tapi bila dah ada isteri yang masaknya, kita tak masak-masak, kita tunggu makan je. Tiba-tiba sampai waktu orang suruh masak, kita dah tak pandai. Contohnya maknanya ilmu itu, kata Sufyan Al-Thawri, ada suara dan dia nak kita amalkan. Jadi kalau kita tak amalkan, maka dia akan pergi. Ada ilmu bab solat, bab semayang tapi tak semayang. Tak semayang. Lama-lama tak ingat dah. Al-Fatihah pun tak. Al-Fatihah pun lupa. Nak baca Al-Fatihah tak betul. Surah-surah pun lupa. Nak sebut subhana rabbiyal azim ke subhana rabbiyal a'la, nak baca zikir dalam solat pun tak ingat. Sebab dulu ada ilmu tapi tak amalkan, tak solat. Orang dah ajar solat tapi kita tak solat, tinggal terus solat, maka ilmu itu akan pergi meninggalkan kita. Banyaklah tuan-tuan, ilmu-ilmu yang dulu kita ada tapi oleh kerana kita tidak buat, kita tidak amalkan, ilmu itu tidak akan tinggal dengan kita. Dia akan pergi meninggalkan kita. Ibnu Mubarak berkata, tidak henti-hentinya seseorang alim selagi dia mahu menuntut ilmu. Lalu apabila dia menyangka bahawa dirinya benar-benar telah alim, maka dia benar-benar bodoh. Kata Ibnu Mubarak, seseorang itu tidak henti-hentinya seseorang alim selagi dia mahu menuntut ilmu. Tapi sekiranya dia bila sampai satu tahap dia sangka dirinya dah benar-benar alim, dah tak payah menuntut ilmu lagi, maka dia benar-benar bodoh. Kita masyarakat kita biasanya ilmu ni setakat SPM je. Kadang-kadang belajar sampai SPM, dapat CG SPM, dah ada SPM boleh minta kerja, maka kerja. Bila kerja tak menghadiri kuliah-kuliah, tak datang kepada majlis ilmu. Rasa-rasa seolah-olah ilmu itu cukup sekadar dapat CG SPM dia. Dah tak belajar dah lagi. Dah tak belajar lagi, maka kekallah kita dalam keadaan bodoh. Begitu juga kita dah ada ilmu yang banyak, dulu dah ada PhD, dah ada CG itu dah ada, tapi tidak mahu mencari ilmu lagi. Padahal orang alim ramai lagi. Orang alim ulama lebih alim daripada kita ramai lagi, tapi kita tidak mahu mendalami ilmu.
jadilah kita orang yang bodoh, kata Ibnu Mubarak. Sebab orang alim ni dia akan sentiasa belajar. Kalau dia dah rasa dirinya alim, maka dia itu adalah orang yang bodoh. Jadi kita jangan rasa kita ni dah banyak ilmu, kita duduk cakap depan orang ramai, kita boleh syarah hadis, syarah kitab, kita sangka kita dah banyak ilmu, padahal kita masih lagi kena belajar dengan orang-orang alim yang lain. Kalau kita dah rasa kita ni benar-benar telah alim, maka dia benar-benar bodoh, kata Ibnu Mubarak.